Duit kamu murah, tahu tak? Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Dan hari ini kita sudah terkebelakang. Kita sudah terkebelakang. Contohnya, dulu kita nak buat HSR. You have no right. I will sit down. You shut up. Dulu, Indonesia sering diremehkan oleh Malaysia. Mereka menganggap Indonesia miskin dan tertinggal, sementara mereka merasa sebagai negara paling maju di kawasan. Namun kini, situasinya berubah. Indonesia semakin maju pesat dengan berbagai terobosan, jalan tol pertama di Kalimantan, kereta cepat pertama di Asia Tenggara, serta pembangunan ibu kota baru di Kalimantan yang digadang menjadi kota paling maju dan hijau di dunia. Keunggulan ini membuat Malaysia terlihat tertinggal dan terkebelakang. Di media sosial, warga Malaysia ramai memperdebatkan kemajuan Indonesia. Bahkan di parlemen mereka, isu ini ikut menjadi bahan diskusi dan perdebatan panas. Adakah ianya baik untuk kita semua? Tidak. Malahan hari ini kita masih menanggung lagi bahana daripada bencana itu. Sudah tentu tuanku sedar bahawasanya perkara ini tak boleh dibiarkan. Kalau asyik nak tukar kerajaan, memang negara akan jadi hancur, negara akan jadi lemah. Dan hari ini kita sudah terkebelakang. Kita sudah terkebelakang. Contohnya, dulu kita nak buat HSR, High Speed Rail Singapore. Tapi kita dibatalkan, projek itu dibatalkan. Indonesia tak ke mana tetapi HSR. Indonesia sudah siap. Indonesia kita tengok patutnya lambat lagi pembangunan daripada kita. Tapi hari ini, Bandung, Jakarta ke Bandung, hanyalah sejam lebih saja Tan Sri. Kita pergi sana, tiket pun murah sana. Nah, jadi ini akibatnya apabila pentelikahan politik sesama kita tanpa memikir kepentingan negara, kepentingan Jalan rakyat. raya di Sabah ini memang teruk. Lebih-lebih lagi teruk lagi diterukkan oleh kerajaan warisan dahulu. Mereka tidak melakukan apa-apa untuk mempertingkatkan kualiti jalan ini. Terima kasih Barisan Nasional. Berapa puluh tahun memerintah negeri Sabah. Duduklah, kita sudah rancang. Buatlah sesuatu. Kita sudah rancang. Duduklah. Yang Muhammad bercakap saya dengar. Rancang saja. Memerintah Sabah 25 tahun. Apa dia bikin? Hey Muhammad, this is my flow. You sit down. You have no right. I will sit You down. shut up. Kena batangan, itu saya punya call, now is your floor now. Jadi saya ingin mencadangkan kepada kerajaan bahawa kerajaan negeri Sabah berhasrat untuk melihat lebuh raya Pen Borneo di Sabah menjadi realiti. Tetapi kalau peruntukan hanya 460 juta untuk satu package, ini bukan realiti. Ini memang nightmare. Kita berhasrat kerajaan membenarkan kerajaan negeri Sabah untuk menjalankan seluruh package Pen Borneo secara PFI. Saya sokong. Ini penting untuk memastikan rakyat Sabah menikmati lebuh raya yang baik seperti dinikmati di negeri-negeri yang lain. Soft loan yang sukuk yang dicadangkan dibatalkan oleh Pakatan Harapan, disukung oleh warisan. Ini masalah kita. Cuba jawab kalau ada sana. Siapa yang batalkan sukuk? Awak lawak ke? Salah dia sadap. Review. Dia tak ada buat apa-apa lah, jadi gila dia kau. Waktu warisan price Berpuluh tahun BN. Kau gila jawatan lah. Sudah kalah. Katanya. You are loser, you lose. Be a loser. Jangan banyak cakap. Kalau mau berdiri tanya. Kalau nak berdebat dengan saya, put anytime boleh debat dengan saya. Jangan cakap temberang ya. Kena batangan, sebut butiran mana sila? Butirannya Salam Temberang. Jadi Dia itulah merepek tak ada muka. He Saya doesn't know what he's talking Saya about. meminta- Butiran pun tak tahu. You shut up. Saya minta kepada menteri. Dia bertaburan bukan butiran, bertaburan. Speaker, jangan buang masa lah speaker. Yang Muhammad Buang nanti masa jatuh saja. susah lagi. Sediakan sedia kesihatan, nanti jatuh itu Muhammad, mati kita. Itu bertua. Bertaburan lah you ni. Saya meminta lah. Seronok juga lawak jenaka pagi ni. Isu pertama yang ingin saya bangkitkan kepada kerajaan Madani ialah berkenaan lebuh raya
Pan Borneo. Berdasarkan kepada himpunan, kajian terperinci di dalam buku yang bertajuk Perpindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan, implikasinya ke atas negeri Sabah, yang diterbitkan pada tahun 2021 hasil kerjasama akademik antara tenaga ilmuwan beberapa universiti terkemuka di Malaysia dan Indonesia yang ditunjangi oleh Universiti Malaysia Sabah ataupun UMS dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang telah menyimpulkan bahawa perpindahan ibu kota Indonesia Nusantara ke Kalimantan merupakan detik bersejarah bukan saja kepada Indonesia tetapi juga kepada wilayah Sabah yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Indonesia kerana kedudukan geografinya yang bersempadan dengan Kalimantan di sebelah utara. Perpindahan ibu kota Indonesia ini bakal memberi kesan besar kepada hubungan kedua-dua Indonesia dan Malaysia. Bagi pihak penduduk Sabah, saya menetap di jajaran Lebuhraya Pan Borneo dan berkongsi bersempadan daratan dengan Indonesia di Kalimantan. Perpindahan ini dinanti-nantikan dan dengan hati yang teruja kerana bukan saja faktor kedudukan geografinya yang sangat hampir dengan Sabah tetapi juga bakal memberi kesan limpahan sosioekonomi yang besar ke atas kawasan-kawasan lain di Kepulauan Borneo. Indonesia merupakan sebuah kuasa baharu serantau di Asia Tenggara. Oleh itu, sebarang perubahan yang berlaku kepada negara tersebut pastinya akan memberi implikasi yang besar kepada negara-negara di sekitarnya, tidak terkecuali Malaysia. Prospek perpindahan ini perlu difahami dengan cermat dan berhati-hati. Hal ini demikian kerana perpindahan ibu kota sebuah kuasa serantau di Asia Tenggara ini kelak bakal menjadi game changer dengan izin kepada perkembangan dan perubahan geopolitik, geostrategik dan geoekonomi yang berlaku di wilayah ini kelak. Dengan kata lain, perpindahan ibu kota kuasa serantau Indonesia ini bakal memberi kesan bukan saja kepada Malaysia dan Sabah khususnya, tetapi ia juga dilihat bakal menjadi perhatian kepada kuasa-kuasa ekonomi dunia lain seperti Korea Selatan, China dan Jepun yang selama ini merupakan pemain ekonomi utama di wilayah ini. Hakikatnya tidak dapat dinafikan bahawa perpindahan ini akan menjadi medan dan magnet baru kepada pembangunan ekonomi dan geopolitik di rantau ini yang akan menyamai metropolis Dubai di Emirat Arab Bersatu dan metropolis Shenzhen di negara China. Indonesia terus melaju, meninggalkan masa lalu yang diremehkan, menuju masa depan gemilang yang membuat tetangga mulai gelisah.